Bakri ingin merujuk kepada butiran 020100 alam sekitar. Saya ingin tahu apakah perkembangan dalam inisiatif untuk meminda Akta Kualiti Alam Sekeliling Akta 1974 ataupun mewujudkan akta yang baru. Sebelum ini kami telah memulakan proses mengkaji semula akta dengan sasaran untuk membentang satu akta baru ataupun pindaan yang komprehensif untuk mencegah dan menangani pencemaran pada tahun ini. Pada sidang parlimen yang lepas, Menteri telah pun membuat komitmen untuk meneruskan inisiatif tersebut dan membuat komitmen juga untuk membawa pembentangan tahun ini. Tetapi sekarang nampaknya sudah lambat. Bakri ingin tahu sejauh manakah perkembangannya. Adakah kementerian akan menganjurkan sesi libat urus bersama dengan NGO dan juga wakil rakyat untuk memberi input kepada kementerian apabila kita menggubal ataupun membuat pindaan AKAS? Apakah tarik sasaran baru untuk pembentangan pindaan dan akta baru ini? Dalam butiran yang sama juga, Bakri juga ingin tahu sejauh manakah kementerian bersiap sedia untuk pelaksanaan pindaan Basel Convention on Transboundary Movement of Hazardous Waste yang telah diluluskan di the 14th Conference of Party pada Mei 2019 di Geneva, Switzerland. Sejak kita mula menghantar balik kontainer-kontainer plastik haram ke negara-negara asal, Malaysia telah menjadi suara negara-negara membangun untuk menentang pencemaran plastik akibat pengimportan plastik tercemar dari negara-negara maju. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, pendirian kita adalah kita hantar balik kontainer tanpa menggunakan 1 sen daripada kerajaan dan caranya adalah dengan menggunakan klausa-klausa yang termaktub dalam Basel Convention. Pindaan baru yang dibuat itu akan menjadikan pengawalan kemasukan sisa plastik lebih straightforward dengan izin dan komprehensif, di mana negara pengimport sisa plastik tercemar perlu mendapatkan prior informed consent daripada negara yang menerimanya sebelum sebarang pergerakan sisa merentasi sempadan dilakukan. Pindaan ini akan berkuat kuasa 1 Januari 2021. Bakri ingin tahu apakah kesiapsiagaan kerajaan terhadap pelaksanaan pindaan tersebut. Adakah SOP-SOP yang telah kita lancarkan sebelum ini perlu diubah dan apakah detail yang kita ada untuk pelaksanaan pindaan ini. Seterusnya, Bakri juga ingin bangkitkan butiran 07200 Jabatan Alam Sekitar. Ini adalah satu perbelanjaan tahunan untuk perjanjian konsesi Environmental Quality Monitoring Program EQMP yang telah pun ditandatangani pada 2017. Pada sidang yang lalu, saya telah pun menggesa kerajaan untuk meneruskan proses usaha perundingan semula perjanjian konsesi ini yang telah pun kami mulakan sebelum ini. Tetapi saya perhatikan dalam bajet ini, butiran yang sama, jumlah anggaran harga projek tidak diturun tetapi meningkat 44 juta ringgit dari 908 juta ke 952 juta dan jumlah perbelanjaan tahunan meningkat dari 69 juta ke 83 juta untuk bajet 2020 dan 2021. Minta penjelasan daripada Menteri tentang kenapa ada kenaikan dan bukan penurunan jika kita rundingan semula perjanjian konsesi ini. Kerajaan perlu memastikan bahawa perbelanjaan EQMP adalah value for money. Otherwise, 83 juta itu boleh digunakan untuk memperkasa Jabatan Alam Sekitar dengan memberi lebih-lebih jentera dan juga alatan-alatan terus kepada Jabatan Alam Sekitar. So, saya ingin minta penjelasan daripada Menteri tentang EQMP tersebut. Seterusnya, Bakri juga ingin merujuk kepada 040100 bertugas ke luar negara yang telah pun mendapat peruntukan sebanyak 500,000. United Nations Climate Change 26 Conference of Party COP26 yang sebenarnya diadakan tahun ini di Glasgow telah pun ditunda ke 1 hingga 12 November 2021, hujung tahun depan. Adakah kerajaan akan menghantar delegasi ke COP26 jika COVID sudah stabil?
Berkenaan dengan COP26, apa yang sangat penting adalah berkenaan dengan UNFCCC, United Nations Framework Convention of Climate Change. Adakah kerajaan akan mempertimbangkan semula, mengkaji semula National Determined Commitment, kerana ini adalah masa di mana negara-negara yang sign Paris Agreement untuk mengkaji semula NDC mereka. Sebagai contoh, Presiden Xi Jinping dari negara China telah pun membuat komitmen baru untuk menjadikan negara China carbon neutral menjelang 2060. China adalah salah satu penyerta yang paling penting dalam kumpulan negotiation rundingan Like-Minded Developing Countries (LMDC), di mana Malaysia juga mengambil bahagian kerana kita nak menggunakan kuasa kolektif untuk membuat perundingan, leverage on group, untuk membuat perundingan dengan negara-negara maju. Dengan komitmen, rumuskan, Babi, rumuskan. Ya, 1 minit lagi. Dengan komitmen baru daripada negara China, apakah pandangan kementerian berkenaan dengan impak terhadap rundingan LMDC dengan negara-negara maju berdasarkan prinsip common but differentiated responsibility? Dalam topik yang sama, butiran yang berbeza, 040300 MGTC. Ada sikit pembetulan ya. MGTC telah pun tukar nama kalau menteri ada ambil notis ya. Sudah tukar nama kepada Malaysia Green Technology and Climate Change Centre. Dan tapi dalam buku bajet ini masih lagi nama lama kerana mereka ada satu fungsi teras tambahan, iaitu sebagai badan yang menyelaras aktiviti perubahan iklim untuk kerajaan. Berkenaan dengan fungsi baru MGTC, Bakri ingin juga tahu apakah pengembangan pertumbuhan Climate Change Centre yang bertujuan untuk menyelaras aktiviti-aktiviti mitigasi serta adaptasi perubahan iklim melibatkan pelbagai pihak di kerajaan dan swasta untuk meningkatkan kesiapsiagaan Malaysia menghadapi perubahan iklim. Bagaimana pula dengan Majlis Koordinasi Kebangsaan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim? Adakah ia masih berfungsi lagi dan apakah peranan yang dimain oleh Majlis dan juga Climate Change Centre ini? Itu sahaja yang Bakri nak bangkitkan. Terima kasih. Sebenarnya saya ingin menjemput